7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat sejahtera ucapkan kepada pelajar-pelajar pendidikan moral tingkatan 2. Hari ini pelajar-pelajar akan mempelajari unit 5 iaitu adab dijaga persahabatan. Pembelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid jangan lupa like, share, tekan button subscribe. Jom belajar, jom. Baiklah, mari kita kenali sahabat, rakan dan kenalan anda. Siapa sahabat anda? Siapa rakan anda? Dan siapa kenalan yang murid-murid kenal dalam hidup murid? Yang pertama, cikgu nak membantu anda untuk mengenal sahabat. Siapa itu sahabat? Siapakah kawan kita yang menjadi sahabat kita dalam hidup kita? Kita tengok siapa sahabat kita. Yang pertama, sahabat yang setia dapat membantu. Kita apabila berada dalam keadaan susah. Dan sahabat kita juga dapat mengurangkan kesedihan dan kebimbangan yang kita alami. Walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan, sahabat berupaya mewujudkan hubungan yang mirip dengan hubungan persaudaraan. Maksud dia apa murid-murid? Maksudnya ialah kawan kita. Kawan kita ni ibarat macam keluarga. Kenapa? Kerana dia seorang yang setia. Bila sebut kawan, sahabat, dia adalah seorang kawan yang sangat setia dengan kita. Kenapa? Kerana dia bantu kita apabila kita dalam kesusahan. Kita kalau susah, kawan tolong. Berbanding kalau kita senang. Kalau kita senang, ramai je datang kat kita minta tolong. Contohnya, Abu, aku nak minta tolong daripada engkau boleh? Kenapa? Aku tak bawa duit. Boleh tak aku pinjam duit engkau dahulu? Nanti aku dah ada duit, aku bayar. Kawan macam tu dia akan sudi tolong kita. Kita kalau orang minta tolong pun kita akan tolong. Itu ketika kita senang. Tetapi kalau kita susah, bila kita minta tolong, kawan kata tak ada. Aku pun susah, tak ada, aku tak boleh tolong kau. Tak boleh. Minta tolong orang yang senang, kawan yang senang pun tak boleh tolong. Mereka tak nak tolong. Itu namanya bukan sahabat sejati. Bukan kawan yang mempunyai sahabat. Ataupun bukan kawan baik lah. Bukan kawan yang kita boleh anggap sebagai saudara. Ataupun kawan rapat. Sahabat juga mengurangkan kesedihan dalam kebimbangan. Kita rasa sangat sedih bila berlaku sesuatu terhadap family kita. Bila berlaku sesuatu yang tak baik kepada kita, kawanlah yang datang berikan kita nasihat, kawanlah datang berikan kita semangat, supaya elakkan rasa bimbang, worried diri yang begitu tinggi terhadap masalah yang kita berlaku. Sebaliknya, kawan mengambil jalan penyelesaian bagaimana nak menyelesaikan masalah. Kenapa? Kerana dia walaupun tak ada hubungan kekeluargaan, walaupun dia bukan family kita, tapi dia mewujudkan hubungan seperti sebuah keluarga. Contoh kalau kita ada masalah dalam family, family sakit, tak ada siapa nak tolong hantar hospital. Kawan kita tahu, kawan kita ni jiran. Kawan kita minta tolong mak ayah dia, pergi ke rumah kita, hantarkan mak ayah kita ke hospital. Untuk merawat penyakit. Itu namanya kawan. Itu namanya sahabat sejati. Baik. Yang kedua, rakan. Kita selalu cakap, kawan. Kawan apa? Kawan kelas. Apa bezanya sahabat dengan rakan? Kalau rakan ialah individu yang berkongsi minat, matlamat dan kerjaya dalam sesebuah kumpulan. Seperti persatuan. Kita ada kawan. Contohnya kita suka main basketball. Kita ada kawan ni. Dalam sekolah kita ada kawan. Kita akan ajak kawan-kawan kita main basketball. Petang-petang, pagi-pagi, cikgu selalu tengok pelajar pagi stay kat sekolah, petang-petang main basketball. Pelajar petang datang awal ke sekolah, main pagi. Terutamanya pelajar Cina lah yang main basketball kan. Nampak? Sebab apa? Sebab dia ada minat, dia ada matlamat, dia ada kerjaya yang sama. Contoh lain, saya bagi contoh. Contoh lain, kamu suka, kalau contoh dalam berpersatuan lah. Dalam persatuan, kamu suka pengurusan. Kamu tolong kawan kamu tu pengurusan dalam sesebuah organisasi kelab. Kamu tak ada jawatan dalam tugas tu.
Dalam persatuan tu kamu tak ada jawatan. Ini sebab apa? Sebab minat yang sama, matlamat yang sama, kerja yang sama. Itu namanya kawan. Kawan ketika nak belajar. Berbeza dengan sahabat. Sahabat kalau kita tak pandai, dia tolong kita ajar. Okey. Tapi kawan, kalau kita tak pandai, kawan kita pun tak pandai. Sama-sama belajar, tanya cikgu. Okey, pergi sama-sama jumpa cikgu-cikgu bagaimana? Namanya kawan. Kawan ketika itu senang nak dicari. Okey, rakan biasanya individu yang dapat mewujudkan kerjasama saat kita perlukan sahaja. Di saat yang diperlukan sahaja. Contohlah macam saya cakap tadi. Kalau kita nak buat sesuatu benda, contohnya nak belajar lah sekarang ni, kamu tak faham soalan matematik ni. Okey, tanya kawan tak faham. Okey, kawan lain pun tanya kita, kita tak faham, dia pun tak faham. Okey, semua sepakat jumpa cikgu, cikgu, saya tak faham latihan ni. Boleh tak cikgu ajar saya matematik soalan ni? Algebra macam mana cikgu? Ataupun kamu nak belajar tentang buat graf. Macam mana kita nak bina graf cikgu? Kiraan mid, mon, medium macam mana nak kira? Macam mana nak cari paksi Y, paksi X. Contoh. Okey. Sebab kita nak buat benda yang sama yang kita nak buat. So, time tu lah ada kawan. Kawan apa? Kawan belajar. Kawan apa? Kawan bersukan. Time tu lah. Time itu sahaja. Kau balik sekolah, apa-apa berlaku kat kau? Tu kau punya pasal. Nampak tak? Kawan lain tak tolong kita. Itu beza namanya kawan sebagai rakan. Kalau kawan sebagai sahabat, kalau kita senang ke, kita susah ke, dialah ada di sisi kita. Kalau kita senang, dia sentiasa tolong kita. Kalau kita susah, dia akan rasa sedih dan akan bantu kita. Dan juga akan menggembirakan kita. Okay? Dan cuba menjadi dalam penyelesaian. Itu adalah kawan kita sebut sebagai sahabat. Sahabat ni susah kita nak cari. Baik, kalau kenalan, macam mana kita nak tahu kenalan? Okey, kenalan ialah individu yang pernah berinteraksi. Okey, berinteraksi bermaksud bercakap dengan kita tetapi kita tak dapat mengesahkan identiti atau kewujudan yang sebenar. Okey, kita tak tahu siapa dia ni. Contohlah, contoh. Awak pergi teknik menjawab soalan matematik. Kenapa matematik je? Subjek lain tak ada cikgu. Okey, kita tukarlah, kita tukar. Teknik menjawab, bengkel teknik menjawab soalan sains atau RBT. Peringkat daerah. Contoh peringkat daerah pergi ke satu sekolah. Okey, satu sekolah ni sebagai penganjur utama, semua sekolah datang. Okey, awak jumpa kawan baru. Okey, kawan baru itu kita panggil kenalan. Kenapa kenalan? Kenalan ialah orang yang baru kita kenal dan kita anggap sebagai kawan. Yang sebelum ni kita tak kenal dia pun. Hari tu je kita kenal dia. Okey, tapi kita tak tahulah dia ni siapa. Contohnya nama dia Ahmad. Okey, Ahmad daripada sekolah lain, sekolah A. Kita sekolah B. Okey, kita belajar sama-sama dengan dia. Okey. Kadang-kadang kenalan wujud sebagai hiburan. Okey. Dan pada yang masa yang sama boleh memberikan kebaikan melalui perkongsian pendapat dan penyelesaian masalah. Okey, orang yang kita kenal tu kadang-kadang boleh dijadikan sebagai hiburan. Okey, wujud sebagai hiburan kita lah. Okey. Kita kenalkan dia wujud sebagai hiburan. Contohnya kita belajar macam tadi teknik menjawab soalan. Saya tak tahu soalan sains. Bagaimana nak membuat soalan, nak menjawab soalan bahagian C contoh kan. Bahagian eksperimen contoh. Okey, jadi kenalan kita ni lah yang buat kita rasa terhibur bila kita berkawan dengan mereka. Dan memberikan kebaikan melalui perkongsian. Baik, melalui kehadiran menjawab bengkel, soalan sains atau soalan RBT, atau soalan KH, jadi murid-murid dapat perkongsian pendapat, dapat perkongsian ilmu dan juga cara-cara nak menyelesaikan masalah. Contoh masalah belajar tadi kan, kamu pergi bengkel. Okey, kamu dapat ilmu yang baru. Cikgu terangkan, kemudian awak masih tak faham. Kemudian kawan kenalan kita tu tolong kita. Padahal kita tak kenal dia pun. So, itu dianggap sebagai kenalan. Kira kawan barulah, kawan baru tapi tak kenal siapa nama. You tahu ini namanya Ahmad, tapi you tak tahu dia duduk mana, sekolah mana, ataupun you tak tahu dia ni rumah dia kat mana, dia suka apa, awak tak tahu. Okey, itu bezanya sahabat, rakan dan kenalan anda. Kalau sahabat, dia tahu semua pasal kita dan dia ambil berat dan dia sentiasa tolong walau kita susah dan senang. Kalau kawan adalah tempat kita sama-sama belajar, sama-sama main. Tapi kalau apa-apa berlaku kat kita di luar, dia tak ambil tolong sangat. Okey, dia kawan time kita ada di situ. Kalau kenalan, kita berjumpa orang yang baru kita kenal.
Okey? Atau tak kenal kenal atau tak berapa nak kenal. Tak kenal lah, biasa tak kenal. Okey, itu adalah kawan baru. Okey? Ataupun kawan yang jarang-jarang kita jumpa. Sebab tak pernah jumpa, kalau jumpa pun kita pergi bengkel. Itu kenalan. Itu namanya kenalan. Seterusnya murid-murid, kita tengok kepada contoh perlakuan beradab dalam persahabatan. Ini saya nak ingatkan murid kalau kita berkawan, kita ada kawan lelaki, kita ada kawan perempuan kan. Maksud berkawan ni bukannya maksud berkapal. Saya nasihatkan murid, jangan berkapal. Tahu berkapal? Jangan mempunyai perasaan cinta dalam diri anda terhadap kawan baik anda. Mentang-mentang pelajar perempuan tu cantik, awak nak berkawan dengan dia je. Awak tak nak berkawan dengan kawan-kawan yang lain. Tak boleh. Bukan masa ini kamu nak bercinta. Ini nasihat daripada saya kepada semua murid satu Malaysia. Baik, contoh perlakuan beradab. Baik, kalau kita nak berkawan dengan kawan-kawan, make sure kamu kena jaga you punya tingkah laku. Cara pergaulan, cara percakapan dan cara perbuatan kamu dalam hubungan kawan. Sekarang ni dalam kelas, di dalam sekolah, kita ada kawan-kawan kita yang berbeza kelas. Ada kelas depan, kelas sederhana, ada kelas yang belakang. Janganlah sesekali awak bersikap kurang hajar kepada kawan-kawan yang lain. Dan kita kena pilih kawan yang baik. Jangan pilih kawan yang boleh merosakkan masa hadapan awak. Kenapa? Kerana kita nak pastikan bila kita memilih kawan yang baik, maka ia akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Jika kamu salah memilih kawan, maka kamu akan terjebak dalam melakukan perbuatan yang tidak baik. Okey, yang pertama, menjaga kebaikan, keaiban sahabat. Okey, ramai yang tanya cikgu, saya tak tahulah aib tu apa. Aib adalah sesuatu perkara yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Okey, itu perkataan aib. Okey, sebagai seorang kawan, you ada kawan baik, you kena simpan aib kawan. Jangan bocorkan rahsia kawan. Jika tidak, kawan kamu akan dihina oleh kawan-kawan yang lain. Akan diejek oleh kawan-kawan lain. Akan dipermain-mainkan kawan-kawan lain. Dan ini membuatkan perasaan terganggu, motivasi turun, down. Okey, oleh sikap kita yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, katakan kawan awak mempunyai masalah. Okey, kawan awak mempunyai masalah. Okey, masalah family. Okey, masalah itu adalah masalah yang sangat serius kerana dia boleh menjatuhkan nama baik pelajar itu. Kalau sekiranya orang lain tahu. Jadi kita sebagai kawan baik dan dia kawan kita tu pun kawan yang baik. Cuma dia ada masalah. Contohnya masalah family. Okey, tak boleh orang lain tahu. So, jangan sesekali kamu membocorkan rahsia. Buka cerita ataupun bagi tahu cerita masalah keluarga kawan awak ni kepada semua orang. Kepada kawan-kawan awak yang lain. Kerana apa? Kerana kita ni manusia, ada mulut. Bila orang ada mulut, dia suka hati dia nak cakap apa. Jadi, kesian kawan kita. Kesian kawan kita. Dihina, dicerca, dimaki, dibuat main-main. Begitu juga dengan cikgu. Awak ada cikgu, awak kena hormat. Begitu juga dengan kawan. Kita kena hormat. So, kita kena jaga keaiban dia. Yang kedua, janganlah kamu mengejek sahabat. Kenapa? Kita kena saling menghormati. Okey, macam tadi saya kata, jangan kamu bocorkan rahsia kawan. Kenapa? Kerana kawan boleh ejek sahabat. Itu sebabnya kita tak boleh, kita sentiasa beradab dengan kawan. Jangan buka cerita, nanti kawan tak hormati kita. Bila kawan tak nak hormat kita, dia ejek kita, dia mempermainkan kita, maka akan berlaku pergaduhan. Okey, pergaduhan. Sekarang ini tak kira lah pelajar lelaki atau pelajar perempuan, dia gaduh. Pelajar lelaki memang confirm lah berkaki gaduh. Lelaki bergaduh dengan lelaki. Okey, perempuan pun bergaduh juga. Pelajar perempuan bergaduh dengan pelajar perempuan. Tak kira kau apa. Okey, tapi ada juga pelajar lelaki gaduh dengan pelajar perempuan. Wrestling lagi. Jangan. Perkara yang saya sebutkan itu adalah perkara yang tidak bermula. Sebab daripada pergaduhan, bergaduh bercakap, bertelingkar antara satu sama lain. Last kali ajak one by one. Tahu one by one? Satu darab satu. Okey? Memang kalah. Ada muka terluka, mulut berdarah.
Okey, hingga jadi kes jenayah kanak-kanak ataupun dah terlalu marah sangat, okey, dan berdendam sangat sampai sanggup membunuh kawan tu. Jangan, hanya kerana perkara kecil. Ejek kawan. Jangan, jangan. Yang ketiga, ikhlas. Nak berkawan tu biar ikhlas. Nak tolong kawan biar ikhlas. Okey, nak tolong kawan biar ikhlas. Memberikan tunjuk ajar dalam pelajaran. Ni biasalah. Kita kadang-kadang tak faham belajar. Kamu tanya kawan kamu. Janganlah kamu tanya kawan-kawan kamu yang sama-sama tak pandai. Cari kawan yang bijak dalam pelajaran. Okey, faham dalam akademik. Tanya dia soalan ni macam mana. Tanyalah kelas depan. Yang kelas depan jangan belagak, jangan pentingkan diri sendiri. Tolong kawan. Okey, tunjukkan, bagi tunjuk ajar. Kenapa saya nak kena bagi tunjuk ajar? Sebab they can teach you to becoming self overconfident. Kamu akan belajar, okey, secara confident untuk membantu kawan-kawan yang lemah. Terutama dalam pelajaran. Contoh tak faham matematik, buatlah latihan matematik. Contoh tak faham nak buat karangan, buat latihan karangan macam mana bahasa Melayu. Kena tunjuk dengan ajar. Okey, kalau nak suruh bayar, tu buka kelas tuition. Biasa cikgu awak pergi kelas tuition, setiap bulan bayar bulan-bulan. Okey, tetapi di sini tidak. Seorang kawan dia kena tolong kawan yang lain. Kenapa? Kerana tak semua benda ataupun ilmu awak tahu. Contoh, awak pandai dalam kemahiran akademik. Dalam mata pelajaran semua awak tahu. Tapi bersukan kokoh semua tak pandai. Jadi siapa yang akan awak minta tolong selain cikgu? Kalau bukan kawan-kawan awak yang mahir dalam bidang lain. Sama juga kawan-kawan awak. Kawan-kawan awak yang pandai bidang kokoh, bidang sukan. Mereka akademik kurang. Jadi awak kena bantu. Jangan bodoh sombong, tak faham, tak nak tanya. Memang salah besar lah. Diri sendiri tak pandai, tak nak bertanya. Tapi bila kita bertanya dengan kawan-kawan, kawan-kawan tolonglah kita dengan seikhlas hati. Baik, seterusnya ialah bertoleransi. Bertoleransi bermaksud ada tolak ansur. Tak ada pentingkan diri sendiri. Don't be selfish. Hate your friend. Okey, contohnya bercakap. Janganlah tinggikan suara. Contoh kawan tanya. Awak tak suka dengan kawan ni. Awak tangking kawan awak. Awak marah kawan awak. Woi, aku tak nak. Contoh menjerit macam itu. Marah, menjerit. Biasa menjerit ni kalau dah dipanggil berkali-kali tak jawab. Tapi belum apa-apa lagi awak dah tangking kawan awak Itu tak boleh ketika bercakap. Tak boleh Sebabnya itu salah. Itu cara kita bercakap. Ada orang dia tak perasan. Ada murid-murid tak perasan. Saya perhatikan ada murid-murid dah terbiasa cakap dengan meninggikan suara. Kamu kena ingat, setiap manusia kita mempunyai perasaan dan perasaan kita tak sama. Pandangan orang di mata dia terhadap diri kita tak sama. Nilai dia orang terhadap diri kita tak sama. Kalau kamu biasa cakap dengan menggunakan nada yang tinggi, suara yang kuat, maka orang lain kalau dengar seolah-olah macam kamu ni nak marah dia, kamu ni kurang ajar dengan dia. Jadi, baiki kelemahan diri kamu. Itu paling penting. Okey, sama juga kamu cakap dengan guru di dalam kelas. Hendaklah bercakap dengan bersopan. Jangan meninggikan suara ketika bercakap dengan guru. Yes, itu yang perlu kamu buat kepada cikgu-cikgu kamu. Dan seterusnya ialah memberikan sokongan. Kadang-kadang kawan kita ni, dia melakukan kesalahan sebab stres terhadap masalah keluarga. Ya, cikgu faham kamu ada masalah keluarga. Okay, jadi apa tanggungjawab kita sebagai kawan? Kita tak nak kawan kita terjebak dengan rakan-rakan kita yang mempunyai masalah sosial yang tak boleh nak dibantu. Kita tak nak dia terlibat dengan kumpulan gangster. Jadi apa perlu kita buat? Apa perlu kita buat, murid-murid? Yang pertama, menasihatilah kawan tu. Give them advice. Okay? Tolong mereka dengan memberikan nasihat. Bagi nasihat. Okay? Supaya mereka melakukan kebaikan. Supaya mereka akan sentiasa ingat belajar. Akan sentiasa tolong-menolong antara satu sama lain. Tidaklah kalau kamu stres, kamu buat perkara yang tidak bermoral. Seperti membuli, merosakkan harta benda sekolah. Okay? Dan sebagainya. Itu menyebabkan kamu sudah melakukan kesalahan. Silap-silap boleh terlibat dalam kes-kes jenayah kanak-kanak. Seterusnya, murid-murid diminta belajar apa kepentingan adab dalam persahabatan. Kenapa kamu nak ada adab? Bukankah adab ini ketika kita bersama-sama dengan ahli keluarga, orang yang lebih tua? Tidak.
Dengan orang lain pun kena ada adab. Supaya kita disenangi, kita dihormati, kita disayangi. Orang respect kepada kita. Bahawa perbuatan kita tu bermoral pada semua orang. Bukannya perbuatan tidak beradab itu hanya boleh dilakukan kepada kawan. Seolah-olah kawan tu macam orang gaji anda, hamba anda. Tak boleh. Cikgu tak nak kamu bersifat kurang ajar dengan kawan-kawan yang lain. Okey, baik. Apa contoh kepentingan beradab dalam persahabatan? Yang pertama, mengelakkan perselisihan faham dalam pertelingkahan. Ini pentinglah. Okey, kenapa, macam mana pula sahabat ataupun kawan ataupun rakan tadi boleh salah faham? Saya tak cek pasal dengan dia, tiba-tiba dia marah saya, dia tumbuk saya. Okey, yang pertama dari segi percakapan. Awak bercakap dengan kawan awak. Okey, tapi kawan yang lain itu terasa. Dia bad mood and then dia dengar cakap apa yang awak cakap kepada kawan yang lain. Kemudian dia bad mood, dia terasa. Okey? Jadi bila dia terasa, mulalah dimarah awak ataupun kalau dia tak puas hati, ada kes kena pukul. Pelajar kena pukul. Sebab cara kita bercakap. Mungkin selain cara kita bercakap tu, kita melakukan perbuatan, aksi yang dia tak suka. Okey? Dan dia pun salah faham. Orang tak mengata pasal dia, dia salah faham. Kemudian, disebabkan tak puas hati, maka berlaku pergaduhan. Okey, apa contohnya kat sini? Tidak membuat sesuatu yang boleh melukakan hati sahabat. Macam tadilah, cara kita bercakap. Murid-murid, kadang-kadang murid tak sedar. Okey, cikgu selalu perasan murid-murid ni kalau bercakap, tak sedar. Awak bercakap sesuka hati awak. Bercakap dengan nada suara yang kuat, menjerit. Okey, seolah-olah kawan awak tu macam orang gaji awak, yang boleh awak perintah-perintahkan. Silaplah. Kalau awak melakukan perbuatan itu kepada sesiapa, memang nahas awak kena. Kena marah. Kalau jenis orang yang panas baran, memang kena pukul lah. Cuba kalau awak kurang ajar, cakap meninggikan suara pada mak ayah awak. Okay? Rasa-rasanya memang dah kena penampar. Ataupun kena slap. Ataupun kena rotan. Itu bahayanya kalau kita tak jaga percakapan kita. Okay? Terutama kawan kita lah. Baik. Yang kedua, menjaga hati dan perasaan sahabat. Okay, contohnya ialah bercakap dengan sopan. Tadi saya dah cakap dah, bercakap dengan sopan. Okey, itu melalui perbuatan cara kita bercakap. Ni bagi tahu contoh cara kita bercakap secara berhemah. Tadi tak boleh buat sesuatu yang boleh melukakan hati sahabat melalui percakapan, perbuatan, okey, atau mengejek-ngejek kawan. Yang ini cara kita bercakap. Okey, baik. Mungkin awak biasa bercakap kasar. Yelah, kat rumah cakap baik-baik. Okay, stres, diam. Jawab tak berani nak cakap dengan mak ayah awak sebab mak ayah awak garang. Kan? Tapi dengan kawan pun sama. Cakap dengan sopan. Baik. Yang ketiga. Kalau awak bercakap juga dengan kasar, maka kawan pun lari. Tak nak kawan dengan, tak nak belajar dengan kita. Sanggup tak kawan dengan awak semua hidup pun tak apa. Okay, sebab dia tahu awak ni jenis cakap lepas. So, baik tak payah ada kawan macam awak. So, rugilah kita. Okay? Kita datang ke sekolah untuk belajar, berseronok dengan kawan-kawan. Baik, yang ketiga ialah mengeratkan hubungan persahabatan. Kawan yang baik, kawan yang kamcing. Kita panggil kamcing. Kawan kamcing ni kawan rapat lah. Kawan yang sebagai family. Okay, dia akan eratkan hubungan persahabatan. Katakanlah waktu cuti sekolah, awak balik kampung. Okay? Dan kawan pun rindu kan, tahu awak keluar. Okay. Sentiasa hantar gambar, buat video call. Bertanya khabar. Okay. Bertanya. Itu contoh lain. Itu contoh lain. Tapi yang paling mudah lah bagaimana nak menggerakkan hubungan. Okay. Bagaimana kita nak tahu kawan kita tu ikhlas kawan dengan kita. Okay. Dalam persahabatan. Ni contoh dalam buku teks ni ada. Iaitu menziarahi sahabat yang sakit. Okay. Kena ziarah. Apa maksud ziarah ni? Maksudnya kalau kawan kita sakit, tak datang sekolah sebab demam. Contoh kalau sehari tak apa. Ni dah seminggu tak datang sekolah. Okey, cikgu, mak ayah dia kata, kawan ni sakit, kena chickenpox ataupun kena accident ke apa ke. Petang tu datanglah lawat. Okey, melawat kawan. Okey, datang ke rumah melawat. Tengok sahabat tu. Belikan buah tangan. Okey, bagikan kerja rumah. Apa kerja rumah. Ataupun datang, ajarkan kawan itu. Maka kalau kita sakit, ada kawan ambil berat, so kita rasa terharu.
I am very very proud with you, my friend, because you take care about me. Kawan ambil berat pasal kita, so kita akan rasa bangga, kita rasa terharu, kita akan rasa gembira sebab ada orang ambil perhatian terhadap kita, cakna tentang kita selain keluarga kita. So kita tidak akan ketinggalan dalam pelajaran, kita tidak akan ketinggalan dalam perhubungan. Okay? Kerana ada orang yang dekat dengan kita walaupun dia tak duduk satu rumah dengan. Baik, seterusnya kepentingan adab dalam persahabatan ialah apa kawan-kawan? Murid-murid, menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pada sahabat. Okey, awak tak membocorkan rahsia kawan. Okey. Contoh saya nak bagi tahu contoh satu cerita Contohnya lah jaga rahsia dan aib sahabat. Okey. Macam mana boleh wujudnya kepercayaan kawan kepada diri kita? Okey, macam mana kawan tu yakin kepada kita sebagai sahabatnya, sebagai keluarganya, ahli keluarga, walaupun tak diikatan family, tapi dia dah anggap kita sebagai family. Sahabat tu lebih daripada family. Sebab apa? Yang pertama ni, menjaga rahsia. Murid-murid kena ingat, setiap murid-murid mempunyai kisah silam. Setiap murid-murid mempunyai kelemahan. Dan kelemahan ini perlu ditutup. Maksud cikgu, kelemahan ini perlu dijaga, perlu disimpan. Jangan cerita. Kalau awak ada kelemahan pun sama, jangan buka pekung di dada. Menyebarkan aib awak sendiri. Jangan. Okay. Kerana aib seseorang, bila diketahui oleh orang lain, maka boleh menjatuhkan maruah orang itu. Maka orang itu, sahabat itu, kawan kita itu akan rasa sedih, akan rasa dihai nanti. Menyebabkan dendam, menyebabkan sifat tak percaya, menyebabkan kemarahan. Kerana sikap tak menjaga rahsia dan aib keluarga. Itu yang dimaksudkan menimbulkan kepercayaan. Tetapi percayalah, cikgu bagi contoh, percayalah. Seandainya awak mempunyai peristiwa yang buruk, contoh di sekolah rendah. Di sekolah rendah awak ada satu rahsia. Ketika awak nak balik ke rumah, bersama kawan awak jalan kaki nak pergi ke rumah. Awak 2 orang je yang lalu jalan, yang balik rumah. Orang lain semua naik basikal, naik motor. Dah sampai rumah, awak lambat sampai rumah. Tiba-tiba awak tak tahan sakit perut, awak terberak dalam seluar sambil jalan, taik tu keluar dalam seluar awak. Jatuh sampai ke bawah. Kawan awak nampak. Kalau manusia bernama sahabat, dia akan tolong awak. Bawa awak pergi ke toilet, cebokkan awak. Ataupun cover lain, ambil lah air ke apa ke, cuci. Tapi ni dah berak sampai ke berak seluar, sampai tak keluar daripada seluar awak. Apa awak nak buat? Kawan awak nak buat? Yang pertama, mestilah jaga air awak. Cepat-cepat sorok ataupun bawa awak pergi berjalan ke tandas awam. Kalau tak sempat tak jumpa ke tandas awam, telefon, public phone, suruh mak ayah ambil cepat kerana awak ada masalah. Dan keesokan hari tak akan cerita masalah awak itu kepada kawan-kawan. Itu dia punya kawan yang bertanggungjawab. Anggap kita sebagai seorang adik, anggap kita sebagai seorang keluarga, sebagai cousin contoh. Nampak tak? Rahsia awak, kelemahan awak ditutup, tak akan cerita kepada kawan-kawan. Faham? Dan awak mesti ingat kenangan ini sampai bila-bila akan kebaikan kawan awak. Baik, dan yang terakhir, apakah kepentingan meningkatkan kerjasama dan tanggungjawab kepada masyarakat? Apa kepentingan dia? Saya nak cerita kepentingan dia ialah yang terakhir. Meningkatkan kerjasama dan tanggungjawab kepada sahabat. Ni kita nak belajar kan, pergi sekolah nak belajar bersungguh-sungguh kan. Ada kerjasama. Ada tanggungjawab. Jika nak belajar, sama-sama belajar. So kita bekerjasama. Tak faham belajar, masing-masing tanya. Tak faham juga, masing-masing pakat, bincang, jumpa cikgu. Selesaikan masalah pelajaran. Tanya apa yang tak faham. Selain itu, kalau kita terlibat dalam sesuatu aktiviti di sekolah, kita diarahkan untuk melaksanakan projek. Projek, menyiapkan modul, buat pameran ke murid-murid sekolah, bersama-sama cikgu. So masing-masing bekerjasama. Masing-masing ada tanggungjawab. Supaya
kita dipercayai. Okay, amanah yang diberi itu dipercayai. Contoh lain, sentiasa menjaga batas persahabatan. Dalam hal ini, murid-murid akan ingat, okay, bila kita melakukan sesuatu perbuatan, time ni lah diuji. Okay, batas persahabatan. Time-time awak buat kerja, awak bergurau-gurau dengan kawan. Kawan-kawan, awak kena ingat murid-murid. Selalu cakap kawan-kawan. Tiba-tiba saja bergaduh. Cikgu pernah perhatikan murid-murid buat kerja dalam satu grup kumpulan, diberikan tugasan, tiba-tiba bergaduh dalam kumpulan. Rupa-rupanya sewaktu awak membuat satu tugasan yang diberikan oleh cikgu, cikgu dapati sambil buat kerja sambil mulutnya awak terus bercakap. Bercakap bukan-bukan. Okey? Tadilah ni tak bercakap dengan sopan. Okey? Okey? Jadi awak tak berhati-hati ketika bercakap, batas pergaulan tu awak lupa apa yang tak boleh buat. Sebab tu berlaku pergaduhan. Jadi kat sini kena ingat. Kenapa kena jaga batas pergaulan kita? Okey, batas dalam pergaulan, terutamanya perbuatan kita, adab kita, supaya nak meningkatkan kerjasama. Supaya kita nak dapat belajar bersama-sama dengan kawan. Supaya kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita bersama kawan. Okey, terutamanya belajar lah. Okey, nampak? Ini tidak. Dalam kelas, cikgu bagi tugasan, buat pembincangan dalam grup. Okey, kita nak buat gallery walk, semasa gallery walk, awak boleh bergaduh dalam ahli kumpulan. Okey, mula-mula main aja, tiba-tiba jadi serius pula. Tiba-tiba gaduh bertumbuh. Itu yang berlaku oleh mana-mana. Okey. Okey, baiklah. Kita pergi kepada contoh perlakuan tidak beradab dalam persahabatan. Okey. Kalau kita mempunyai kawan, kawan yang baik, rapat, sahabat yang setia, janganlah kamu mengkhianati sahabat. Jangan kamu cuba membuat kejahatan kepadanya, dengki kepada sahabat kita. Jangan. Bila kita buat kejahatan kepada kawan kita tak boleh terima kejahatan yang kita lakukan, maka kita akan hilang kawan. Lagi-lagi kawan tu adalah kawan yang bagus, kawan yang banyak tolong kita. Baik, yang kedua, jangan menghina sahabat. Ini selalu. Kenapa saya kata selalu? Murid-murid selalu buat. Contohnya apa? Ejek. Buat ejek nama kawan awak. Awak ejek nama bapa kawan awak. Jangan. Sindir kawan awak secara keterlaluan. Okey, jangan. Kerana ini boleh menyebabkan pergaduhan. Apatah lagi mengkhianati. Mengkhianati memang sah-sah awak memang nak bergaduh dengan kawan. Tapi kalau menghina sahabat ni jangan. Okey. Selain hati terluka boleh menyebabkan tiba-tiba awak dapat tampar daripada kawan awak. Tiba-tiba awak kena pukul. Kemudian buat report pada cikgu, cakap kena pukul, kena buli. Padahal awak yang cari pasal. Jangan, tak boleh. Yang ketiga, menyebarkan keburukan sahabat. Ni lagilah. Keburukan sahabat. Contohnya, contoh. Makan berbunyi. Awak cerita ke kawan. Waktu lihat kawan tu makan bunyi-bunyi lah. Kuat mau bunyinya. Sampai yang lain dengar dan ketawakan kawan awak. Tak boleh. Okey. Contoh lain. Tulisan tak cantik. Nampak? Kelemahan kawan awak pergi cerita. Sayang satu sekolah pergi cerita keburukan kawan tu. Tak boleh lah. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah mungkir janji. Mungkir janji ni banyak janji. Okey. Janji kita lakukan kebaikan lah. Kalau kawan tu ajak janji suruh buat jahat, jangan ikut. Mungkirkan janji je tu. Kalau kawan suruh buat jahat, berjanji nak buat jahat sama-sama, itu tak apa awak mungkir janji. Tapi kalau perkara yang baik awak nak buat, awak dah janjikan nak tolong orang, tiba-tiba awak mungkir janji. Tak boleh. Okay? Awak kata, saya lupalah. Padahal awak tahu. Awak memang memungkiri janji. Janji tu apa cikgu? Saya tak tahu. Janji ialah sesuatu perbuatan yang awak telah ikat, telah berpegang teguh untuk buat. Contohnya, awak ada kawan, awak ajak kawan awak study kat library sekolah. Kawan tu datang ke sekolah pada waktu petang study. Tapi awak tak datang. Awak pergi main game kat rumah kawan awak yang lain. Itu namanya memungkiri janji. Dah berjanji tapi tak nak. Jadi, itu adalah sebahagian contoh perkara yang tidak beradab. Sebenarnya banyak perkara yang tidak Baiklah, kita pergi pula kepada batasan dalam persahabatan.
banyak-banyak tadi dah awak dah tahu dah apa perkara yang tak boleh buat. Tapi dalam persahabatan ada benda yang awak tak boleh buat. Konon-kononnya nak berbuat baik, nak tolong kawan, tapi tak boleh sebenarnya. Walaupun dia anggap baik tapi tak boleh. Contoh yang pertama, tidak mencampuri urusan peribadi sahabat. Okey, bagaimana cikgu, saya tak faham lah tidak mencampuri urusan peribadi sahabat. Okey, katakanlah sahabat itu mempunyai masalah keluarga. Okey, mak ayah dia berkonflik. Kemudian awak datang ke rumah tu nak jadi hero. Bawa lari kawan awak ni tinggal dengan keluarga awak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Murid-murid, bagi tahu saya kenapa tak boleh. Cikgu, tak boleh kenapa? Sebab itu keluarga dia. Selagi tak berlaku kekanasan rumah tangga, selagi tak berlaku kes-kes penderaan, maka kita jangan masuk campur urusan peribadi kawan kita. Okay? Memanglah kawan kita itu pergi sekolah, kadang-kadang dia aktif, kadang-kadang dia pasif, dia murung. Okay? Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang tak okey. Tapi bila kita tanya kawan dia dan kita merahsiakan peribadi dia, janganlah pula kita pandai-pandai bawa dia ajak tinggal dengan mak kita. Ajak duduk dalam rumah kita. Yang penting kawan sama jantina lah, bukan kawan berlainan jantina, laki dan perempuan. Okey, awak ajak kawan awak tu pelajar perempuan atau pelajar lelaki, bawa balik rumah. Memang kena pukul lah. Boleh. Okey. Kerana itu adalah masalah keluarga dia. Selagi tidak melibatkan kes jenayah apa-apa. Okey. Sebaliknya kita boleh nasihatkan dia supaya bersabar. Naikkan motivasi. Okey. Yang kedua, tidak berprasangka buruk. Maksudnya apa? Contohlah, awak pergi ke sekolah, awak nampak kawan awak tu mak ayah dia kerja biasa-biasa je. Biasa-biasa. Tak adalah mak ayah dia kerja dia biasa-biasa je. Okey, tapi penampilan anak itu mengatasi pelajar elit ataupun pelajar yang mak bapak dia seorang yang kaya lah, berkejaya kan. Ini kenapa? Contoh. Pergi sekolah pakai beg yang mahal, kasut mahal, baju baru, baru. Kemudian hujung minggu ajak kawan keluar, beli iPhone baru. Awak dari situ awak tengok, mak ayah kerja biasa-biasa. Dan awak berfikiran, mesti awak pakai pakaian mahal, ada handphone baru, mesti mak ayah mencuri. Awak tuduh pula orang ni, kawan awak ni. Mesti kau curi duit kawan-kawan, barang kawan-kawan. Ini mesti barang-barang mencuri. Nampak tak? Itu fitnah. Okey? Kerana awak curiga. Curiga maksudnya ialah awak berprasangka buruk, awak tak percaya. Okey? Yang kawan awak ni, sebenarnya itu adalah orang yang betul, orang yang baik. Tapi awak fikir dia orang yang jahat. Okay, awak beranggapan bahawa orang ni melakukan perbuatan yang tidak bermutu. Itu curiga. Curiga kepada kawan. Sebelum kita mencurigai kawan, kita patut siasat. Jangan sangka buruk. And then, bila awak menyatakan apa yang awak rasa kepada kawan-kawan awak, dan bila kawan-kawan awak percaya, itu dah namanya jatuh fitnah. Memfitnah. Mencerita. Buat fitnah. Okay, tanpa bukti. So, jangan. Okay, bahaya. Baik, yang ketiga. Menjaga batasan pergaulan lelaki dan perempuan. Ini sangat penting. Okay, ini sangat penting. Jaga batas lelaki dan perempuan. Pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Saya ingatkan kembali, pelajar perempuan, jangan awak fikir tentang kawan lelaki. Ciri-ciri kawan lelaki saya ialah dia tinggi, kulit putih, handsome. Jangan. Kenapa saya kata jangan? Kenapa cikgu tak boleh? Awak datang sekolah nak bercinta ke nak belajar? Kalau nak bercinta, kahwin terus. Saya panggil mak ayah awak, kita nikahkan, kahwinkan awak. Sebaliknya, kalau berkawan, jaga batas. Kenapa boleh kena jaga batas? Apabila awak berdua saja, lelaki dan perempuan. Kenapa nak kena jaga batas? Takut awak melakukan perkara negatif seperti berdua-duaan, berkapal. Kadang-kadang ia boleh menyebabkan bila suka sama suka, boleh terjumus ke arah lembah yang hina. Dengan melakukan seks
secara terbuka. Okey. Dan kesan buruknya ialah, yang tanggungnya ialah perempuan, pelajar perempuan akan mengandungkan anak luar nikah. Nampak tak? Kat sini pelajar lelaki sama ada nak lari ataupun lepas tangan. Yang kesiannya pelajar perempuan. Sebab tu saya kata ada batas. Okey, jangan ada perasaan terhadap kawan awak. Nak pergi sekolah, belajar. Jangan cuba-cuba nak melakukan gangguan seksual kepada pelajar perempuan. Itu juga dengan pelajar perempuan. Biasanya gangguan seksual ni, kes dia, mangsa dia perempuan. Jarang lelaki kena. Tetapi sebenarnya ada juga perempuan yang gatal melakukan gangguan seksual kepada orang lelaki. Tapi itu jarang berlaku. Banyakkannya pelajar perempuan yang menjadi mangsa. Sebab itu kena berhati-hati. Mesti ada batasan. Jangan nak lebih-lebih. Jangan nak lebih. Seterusnya ialah tidak menghina kekurangan sahabat. Ni jangan ejek kawan lah. Okey? Tidak melakukan tindakan yang boleh menyakiti hati sahabat. Ni jangan ejek kawan kita, jangan ketawakan kawan-kawan kita. Okey? Dan tidak menggunakan barang sahabat tanpa kebenaran. Lalu kat kelas belajar, ambil pemadam. Buka kotak pensel pemadam kawan, ambil pemadam. Kawan tanya kenapa? Pinjam lalas bergaduh. Nampak? Sebabnya perbuatan kita itu adalah perbuatan yang tak bertanggungjawab. Perbuatan yang kurang ajar. Jadi kalau kita tak bawa barang alat tulis, pinjam, minta izin. Boleh tak saya pinjam pensel, saya tak bawa pensel. Nanti waktu rehat belilah kat koperasi. Faham? Okey? Saya ingatkan semula. Tolong jaga batasan dan persahabatan. Mari kita menjawab kuis bonanza dan latihan penilaian B. Kita belajar hari ini. Baiklah, murid-murid. Pada hari ini kita akan menjawab soalan kuis bonanza. Baik, kita jawab yang melintas. Antara ciri sahabat yang baik ialah, apakah ciri sahabat yang baik? Ini di atas. Apakah jawapannya? Ya, nombor 1 ialah pemaaf. Kita mesti memaafkan orang. Baik, soalan nombor 2. Kita mestilah selalu terhadap sahabat. Kalau apa-apa berlaku, janganlah kita fikir benda yang tak baik. So, kita mesti fikir benda baik. Jadi, apakah jawapannya? Ya, betul murid. Nombor 2 ialah bersangka baik. Baik, nombor 3. Tidak mengharapkan apa-apa balasan apabila berbakti kepada sahabat. Buat kerja tu, biarlah kamu tak minta balasan, tak minta dibayar. Okey, apakah dia? Ya, ikhlas. Buat kerja, biarlah ikhlas bersama kawan-kawan. Jangan kita tolong kawan, kita minta kawan kita bayar atas apa yang kita dah tolong. Tak boleh Itu namanya tidak ikhlas. Itu nombor 3 jawapan dia. Nombor 4. Janganlah kita bersikap apa kepada kawan-kawan kita. Contoh kalau kita tak suka dengan kawan kita, kita dengki. Sikap apakah tu yang kita tak boleh buat? Ya, jawapan nombor 4 ialah khianat. Jangan kita khianat kawan-kawan. Baik, soalan nombor 5. Sifat suka berterus terang, amanah dan penting dalam jalinkan hubungan persahabatan. Okey, ini tak bohong. Tak bohong dengan kawan. So, sifat apa tu tak bohong? Ya, nombor 6 ialah nombor 5 ialah jujur. Baik, soalan nombor 6. Kita digalakkan untuk apa apabila sahabat yang jauh? Kalau kita nak jumpa, kita kena buat apa? Ya, menziarahi. Ziarahi maksudnya melawat lah. Datang berjumpa kawan. Baik, soalan nombor 7. Sahabat yang baik akan selalu apa kepada sahabatnya yang lain? Kalau kawan kita buat salah, kawan kita buat perkara yang tak baik, kita tegur dia. So, apakah jawapan dia? Baik, bagus. Jawapan dia ialah menasihati. Soalan terakhir. Sikap bertanggungjawab dan boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Ini jujur, tak bohong. Jadi, sikap apa? Kalau begitu kan awak buat dengan baik. Itu jawapan dia apa? Baik, jawapan nombor 8 ialah sikap amanah. Tahniah kepada murid yang betul semua. Baiklah murid-murid, ini adalah latihan penilaian B muka surat 58. Murid-murid boleh semak jawapan murid-murid.
Okey. Boleh lihat apakah jawapan soalan ini. Adakah anda bersetuju dengan batasan adat tersebut? Uraikan dengan memberikan contoh yang sesuai. Kalau setuju, awak nyatakanlah apa uraian kepada isi yang diberikan ini. Kalau tak setuju, nyatakan sebaliknya. Okey, sila semak jawapan murid. Baik, ini adalah contoh jawapan daripada soalan penilaian B. Jadi, murid boleh salin jawapan ini di dalam buku latihan anda. Okeylah murid-murid, jangan lupa like, share dan subscribe video ini. Sekian daripada Cikgu Khairul. Terima kasih.